لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini kita dapat bertemu lagi dalam tahu boleh berbicara dengan letak sambung atau beribadah. Tahu kita bertemu ini ada masjid dia kata kalau kami tak antara kita tak ada orang. Tapi itu yang ada dia kata itu. InsyaAllah kita sambung dari kita Al-Iman Al-Ayah. Katanya bahawa 84 muka kita banyak. Tahu berarti ada 84 muka. Jadi ada 3 lebih muka. Kita tengok bila nanti kita tercepat sikit. Perkara yang kedua muka surat 85, kadang-kadang fitrah manusia itu ditutupi oleh syarat, syubhat, kesalahan dan debu syahwat. Manusia ni ada fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itu yang Nabi sebut semua manusia, termasuklah anak orang kafir. Nabi sebut setiap anak yang dilahirkan yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah kita ada, fitrah kita suka Allah, fitrah suka buat baik, fitrah sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi, fitrah mengagungkan Allah. Ada benda-benda dalam fitrah manusia. Orang kata all of nature, maknanya semula jadi memang ada dalam diri manusia tersebut. Tapi kadang-kadang dia ditutup oleh karak-karak dosa, debu-debu syahwat. Dia tertutup, dia tak nampak fitrah. Kadang-kadang menyimpang menurut kesangkaan dan mengikuti nafsu. Fitrah sudah hilang sehingga akhirnya diikut nafsu. Atau kerana taklid buta kepada pendapat dan perbuatan nenek moyang. Kadang-kadang fitrah dia tak setuju, tapi tertutup kerana orang semua buat tertentu. Takkan kita tak ikut tu. Tok nenek buat lama lah, mak ayah kita buat lama lah, takkan kita. Hatinya protes, fitrah itu protes. Tetapi dah kerana taklid buta, maka dia ikut juga. Atau patuh mempengaruhi kepada pemimpin dan pengusaha. Kadang-kadang fitrah dia tak setuju, tapi nak buat macam mana, nak jaga kedudukan, terpaksa setuju juga, walaupun fitrahnya tidak setuju. Ini kerana pemimpin dan juga pengusaha, kerana jabatan, terpaksa ikut. Seketika waktu manusia itu ditimpa penyakit, berasa benar sendiri dan membangunkan diri. Lalu sekiranya dia berdiri sendiri, sehingga dia lupa atau merasa tidak boleh berpegang dan berhubungan dengan Allah. Kadang-kadang manusia dia tinggi diri dia sampai dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Fir'aun. Tapi fitrah dia datang. Fitrah datang ketika dia dah tenggelam, dia dah di saat-saat di akhir hayat. Ketika itu fitrah dia datang. Alhamdulillah. Masa itu baru dia kata beriman dengan Tuhan Musa, bukan Tuhan. Masa itu fitrah dia datang. Tapi masa dia pernah mampu puasa, dia lupa diri, dia lupa Allah, dia ingat ketinggalan segala-galanya. Hanya berlaku. Ada tak fitrah? Ada, tapi lupa lah fitrah.
Fitrah ini boleh keluar tetapi tidak mati. Boleh tersembunyi tetapi tidak hilang. Fitrah ini dia tak hilang. Sebab Allah lagi bagi ada setiap orang dia tak hilang. Dia ada. Cuma tak timbul kerana dia berkawan dengan orang jahat. Kerana dosa yang dia buat. Kerana kekuasaan yang dia miliki. Akhirnya menjadi fitrah. Tak benda itu tak hilang. Cuma dia terima. Dan dia tidak mati. Fitrah itu tak ada. Ini yang disebut oleh usul Al-Qardawi perkara 12. Perkara 13. Bukti bahawa fitrah itu masih ada. Anak-anak kita kata fitrah itu masih ada. Fitrah beriman kepada Allah. Fitrah nak buat baik. Dia manusia dia tak suka buat jahat. Dia tak suka. Hatta kalau jahat dia tak jahat. Mengokok. Fitrah dia kata mengokok jahat. Memang ada. Allah. Yang baik kita fitrah, kita orang. Ini semua ada pada semua manusia. Ada. Jadi mana bukti bahawa fitrah itu masih ada? Walaupun kadang-kadang kita kata macam kata tak ada perasaan kemanusiaan. Apabila seseorang ditimpa kepayahan itu yang tidak boleh diatasi. Bila dia dah ditimpa kesusahan, tidak kuasa pandangan sendiri atau pandangan orang lain mengalahkannya dari penderitaan, maka dengan cepat hilanglah. Maka dengan cepat hilanglah tutup yang menyesatkan dan terbukalah fitrah yang asli. Bila dia terdekat, kawan yang bersakok, pemimpin yang duduk belai, pemimpin sudah hilang, ketika itu baru dia letak fitrah, baru dia sedar. Lama ini dia menjadi dada sombong dengan kuasa yang dia ada, dengan pembesar-pembesar yang dia ada. Bila hilang semua itu, baru naik fitrah. Macam Fir'aun sendiri. Bila dia dah tak ada orang, Haman tak ditolong dia lah, Qarun tak ditolong dia lah, Al-Sihir tak ditolong dia lah, Syafar pun tak disapor dia. Tetapi dia tidak ada boleh. Tidak ada Tuhan. Yang kedua, manusia pada saat dia cerita. Bila masa dia terlentang sakit, orang sakit tak main darah dia, pasal itu dia kata, Allah, bagi Ratu Imam Maisah, bahawa dia akan terima. Masa dia tak sakit, tu imam duduk dan pergi pun dia buat sakit. Masjid kita faham, jangan aku sakit. Masjid itu orang wayang, dia imam wayang. Dia tak pandang tu masjid, tapi bila sakit, anak rumah, ayam andi, sebagai isteri cuci, semua sakit kencang. Orang masjid pun dia mahal. Agak ayahan. Orang baca sendiri. Orang masjid tak kelakar. Dia jauh masjid tersampai. Kakak orang masjid. Patutnya biar masa itu sedap saja. Jangan beli. Manusia tak suka dibeli. Jumpa ada orang pilihan. Sudah minta apa. Saya memandu tak mahu. Kita yang orang Islam. Kita patut buat dosa. Agama kita dimati, hamba dosa Allah Taala tak mampu. Mudah-mudahan kamu mudah bagi dimati Allah rahmati isteri jadi. Sihat dari kedua dan Nabi. Baru kena yang orang boleh tau. Hak ini jangan beli kawan tak ada kabar baru. Muncul dia panggil kita orang masjid. Bukan dia panggil untuk sami, kita nak kata apa lagi. Fitrah manusia dia akan bisa bertahan. Dia akan terbuka fitrah. Di kala itu dia berdoa kepada Tuhan dan kembali mengarahkan tangan harapan kepadanya. Sebagaimana disebut dalam firman yang berbeza itu betul sebab Kadang-kadang kita dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, maka hendaklah teringatkan apa yang kamu punya sunnah ini. Jadi umpama juga ketika kita duduk di tengah lautan dalam keadaan kesusahan nak minta tolong Allah, kita diminta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Ini laku pada ekstibel terbang antara sebabnya dia boleh masuk Islam bila kelompok tarik dia ke tengah ketika itu dia dah hampir lepas.
ketika itu dia mohon kepada Allah SWT, dan Allah SWT dia datang bawa pukul dia sampai ke tepi, maka akhirnya dia pun masuk Islam. Walaupun sebelumnya memanglah dia baca tentang Islam dan sebagainya, tetapi antara sebab orang yang masuk Islam dia dapat hidayah, kadang-kadang itu yang dipanggil titik hidayah, matlak hidayah, bahasa Arab matlak hidayah, maknanya dia tempat terbit hidayah. Kadang-kadang kita tak simbolik, contohnya ada yang dapat hidayah, kita ajar. Kita tak tahu masing-masing Allah Ta'ala ini. Kadang-kadang dia dapat hidayah Islam kerana tengok orang di masjid. Macam seorang budak Kristian, dia tengok orang di masjid, tengok kawan-kawan dia di masjid, dia pun seronok, dia pun duduk di kantor masjid, akhirnya dia masuk Islam. Ada macam tu, ada yang dengar azan, ada yang dengar Al-Quran, ada yang buka TV juga. Dia tengok-tengok TV, tak pernah buka sekarang ni kenal, tengok-tengok TV, cerita pasal Islam, macam-macam. Ada yang tengok perempuan, berkenal kat perempuan Islam, akhirnya masuk Islam. Ada juga. Dia macam-macam. Kita tak tahu apa yang menerbitkan hidayah. Kalau bukan kita Islam tak nak dapat hidayah nak main masjid, cuba kita fikir balik macam mana kita boleh dapat hidayah nak main masjid. Ini pun hidayah nak main masjid. Bukan semua orang boleh main. Sungai tu orang boleh 2 orang, nak main 5 orang. Jadi macam mana tuan-tuan dapat? Kita tak tahu. Kita ada pagi-pagi tengok itu balik pandang-pandang balik. Kita tak pernah sembah sama-sama kita. Kita sembah-sembah tengok kat kedai kopi. Aku boleh mula main Messi ni hentam. Oh macam tu. Aku lain pula. Macam ni pula. Masing-masing ada cerita dia. Macam mana yang dia boleh datang ke saudara. Macam ada seorang perempuan cerita pintu taubat di bertaubat di Masjid Muslim. Tahun 80-an atau 90-an atau 80-an tidak saya, dia tulis buku. Si perempuan ni tulis buku bertaubat di Masjid Muslim. Macam mana dia datang ke saudara hasil daripada mengaji kepada Tuhan Anjur dan Imam di Masjid Muslim. Dia datang ke saudara tetapi kuliah tutup. Ini kebetulan siwa-siwa hari mampu. Jadi kita tak tahu tak mana. Karena masing-masing dia ada poin. Dan antara yang datang dari sesuatu ialah apabila dalam keadaan kesusahan ditekan Allah Ta'ala beri perumpamaan, maka ketika itu kita akan menyebut dan memanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, penyimpangan fitrah dalam sejarah kehidupan manusia bukan hanya dengan mengingkari kewujudan Allah atau dengan menyembah. Ini ingat poin penyimpangan fitrah yang sering daripada fitrah manusia memang tidak sembah Allah. Fitrah manusia memang beriman kepada Allah. Tetapi berlaku penyelidikan dalam sejarah kehidupan manusia bukan hanya dengan mengingkari kewujudan Allah atau engkau menyembah, bukan yang mudah, melainkan lebih banyak dengan menghadap kesembahan kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di langit atau bumi. Dia sembah Allah juga, tapi dia sekutu Allah. Penyembahan bukan maknanya dia tak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Tapi masalahnya dia menyembah daripada Allah Ta'ala. Dia jadikan Allah sekutu. Dan semua ini bukan maknanya kita semayang menghadap Allah. Bukan kita semayang sujud menghadap musuh. Itu sahaja semua Allah. Tidak. Tetapi juga adalah dengan benda-benda lain seperti mana kita kata benda itu memberi makan juga. Allah memberi makan. Wah besar dia yang memberi rezeki. Lepas itu kita kata waktu yang bersama si mulai kita berrezeki kat. Aku tak setuju dah. Apa saja yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tugas utama bagi Rasul-Rasul sepanjang zaman ialah membetulkan sembahan manusia. Betul. Dia kata ada Tuhan, tapi dia semua tak tahu. Dia mengaku Tuhan, tapi
silap. Satu Rasul kata, pergi balik. Jangan semua yang ini, semua Allah. Pergi balik. Dari semua makhluk kepada pemuja. Sehingga hal itu menjadi seruan pertama dari Rasul kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ani'budullah wa janibut taghut. Sembahlah olehmu akan Allah dan jauhilah kesesatan. Berhala. Taghut maksud dia berhala benda-benda yang melampaui batas. Sebab itulah yang bila kita kata sahaja kita ini boleh terbatas, bukan hanya kalau kita sembah untuk kita, tetapi dengan sebab kita beriaktiqat bahawa Allah Ta'ala ni tahu. Kita kata ada orang lain lebih hati kepada Allah Ta'ala, lebih terang lagi lain daripada. Maka sebab itu apabila untuk umur dia nanti kata, apabila berbekalkan undang-undang penjaga dengan mengatakan bahawa undang-undang itu lebih baik daripada undang-undang Allah Ta'ala, apa maknanya? Maknanya dia akan mengatakan bahawa Allah tak terang, Allah jahil daripada orang putih. Orang putih terang lagi pada Tuhan. Apa hukumnya? Maka sebab itu Tuhan kata, kita tak payah masuk Yahudi, tak payah masuk Kristian, tak payah sembah bulan pegang. Dengan sebab kita kata macam tu pun boleh jatuh iman. Ada guru kata kafir kat orang tu, kata. Saya kena bela guru saya mengaji masa tiga dengan dulu ulang lagi nak ketika daripada tunda saya ketika 20 km di mana tiba-tiba orang serang untuk guru saya tak ada jawab. Guru saya tak ada jawab. Guru tak ada. Saya belajar kitab untuk mengaji. Tiba-tiba bila mana disebut bahawa tu guru mengkafirkan orang, dia guru tidak pernah mengkafirkan seseorang. Guru sebut kalau kata macam ni boleh jatuh. Sebab tu kita kena faham. Kita kena faham dan kita kena ingat, jangan kita tergolong di kalangan orang-orang yang boleh jatuh iman. Saya tak kata saya sempurna. Saya ingat dari saya kita semua, jangan sampai kufur, jangan sampai murtad, jangan sampai syirik. Kita kata undang-undang di Malaysia ini buatan manusia. Undang-undang perlembagaan ini perlembagaan buatan manusia dan penjajah lebih suruhan daerah yang berubah. Kita guna ubah, tetapi buat masa sekarang kita guna dulu yang tu. Inilah yang berlaku dalam situasi ekonomi di Mesir. Apabila hari ini Dr. Mursi terpaksa menerima pinjaman daripada IMF, bersetuju untuk menerima pinjaman daripada IMF, di mana kadar pengangguran di Mesir sekarang ialah 20%. Kita 35%, Malaysia 35%. Kalau dah 20% ni, kadar pengangguran yang cukup dahsyat, bahaya kepada ekonomi. Sedangkan Ikhwan begitu idea mengatakan bahawa kita tidak menerima sistem melainkan sistem Islam. Islamlah cara penyelesaian. Kenapa tidak situasi sekarang tiba-tiba Ikhwan terpaksa mengambil IMF, skim bantuan tabung mata wang dunia yang melaksanakan sistem riba? Kenapa Ikhwan ambil? Bukankah bersebut bahawa Islam di dalam penyelesaian? Ini sebelah. Jadi, di sana ada dua perkara. Satu perkara mengiktirafkan bahawa sistem ini dah yang terbaik. Dengan satu lagi, sistem ini dah mencatat sebelum kita mengambil sistem yang lebih baik. Kita
Dan suasana sekarang, apabila kita terpaksa membuat fatwa, contohnya, mengeluarkan fatwa. Macam waktu ni ada seorang ayah pun telefon, ayah saya dapat kerja Citibank, bangun Grab dapat Citibank, boleh tak kerja di Citibank? Begitu juga, lepas yang terpaksa pernah keluar fatwa. Adakah orang yang berada di bank-bank ribuan ini sedang berhenti dalam juga? Apakah orang yang bekerja di bank-bank ini semua kena berhenti? Hatta yang bekerja di bank-bank, tapi bank sama semua. Kerana itu kena putih hadis Islamic Bank. Baik, Islamic Bank ni yang luar dia. Kalau dalam tahun 70-an, kalau di bulan Arab dalam tahun 70-an, bangun mula, tukar sikit-sikit, tahun 80-an lebih nak nampak. Jadi, kita, maka psikologi kata, dia boleh bekerja di situ, tapi bukan dia beriman dengan riba. Dia tidak selesa dengan riba itu, tetapi dia buat ketika sistem riba itu berlaku untuk dia mendapat pengalaman dan dia akan mengulang satu sistem Islam yang mana hadapan. Macam mana kita tak urus bank kalau kita tak belajar dalam sistem? Kita bukan hanya boleh bercakap, tetapi kita tidak memahami sistem kehakiman, transaksi, prosedur, prosedur mahkamah. Semua ini dipelajari sedikit demi sedikit daripada sistem kufur sehingga kita akan balik ke sistem Islam. Maka inilah ijtihad yang dibuat oleh seorang Muslim. Mau tak mau kita ambil IMF terlebih dahulu. Kemudian apabila ekonomi sudah dapat diangkat dengan fundamental yang lebih kuat dan kukuh, maka ketika itu barulah kita membuat sedikit demi sedikit. Ini Malaysia sekarang terpaksa buat pinjaman sehingga 200 bilion daripada IMF. Kerana Muslim Mubarak boleh laku 80 bilion. Ini keadaan yang berlaku. Baik tuan Muslim Mubarak Allah. Sebab itu fitrah manusia, kalau dia ambil sistem itu, bukan dia yakin dengan sistem itu, tapi dia berusaha untuk keluar, silakan. Dan sebab itulah kita kata, kalau mengekalkan undang-undang penjajah dengan menghenti undang-undang Allah Ta'ala, dengan mengatakan undang-undang Allah, kalau potong hati orang hati potong-potongkan, maka ramailah kedua Islam potong-potongkan, ramailah orang buat sebenarnya, ramailah orang Islam yang mati di luar. Ungkapan-ungkapan itu seolah-olah menindakkan Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Maka di situ bahaya. Tetapi kalau seperti mana yang disebut oleh Tuhan sendiri, Tuhan disebut di dalam apabila ditanya bagaimana kita nak melaksanakan Islam di Malaysia, maka Tuhan kita akan melaksanakan Islam mengikut perlembagaan Islam. Kita akan guna perlembagaan adalah perlembagaan yang untuk buat Islam. Sebab di dalam perlembagaan Malaysia itu ada jalan-jalan yang boleh kita isi dengan Islam. Bahawa kita tak yakin dengan perlembagaan tersebut, tetapi kita jadikan perlembagaan itu batu loncatan untuk melaksanakan Islam. Kan beza. Kalau kita katakan bahawa Islam tidak dilaksanakan sekarang ini kita dalam proses untuk mematahkan undang-undang, dalam proses untuk kita bangunkan hakim-hakim dan sebagainya. Okey, tak ada masalah. Tetapi yang masalah kita boleh tercabut apabila menghina hukum Allah. Itu yang bahaya. Maka inilah yang terbubukan dalam kompositor, mengingatkan supaya jangan terlalu jangan anggap bahawa kita sembah ini baru dikata tidak, tetapi dengan sebab kita kata begini maka menyebabkan kita keluar dari Islam. Itu adalah muslim-muslimah bagi Allah. Ini yang kita terfaham. Dan fitrah manusia begitu kadang-kadang dia puja orang lain, sedangkan dia tahu dia patut puja Allah Ta'ala. Ini yang dia tak boleh hidup, tidak boleh tahu mempunyai kepercayaan Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Jadi ini fitrah manusia, dia memang akan sampai ke tahap itu. Dan insya-Allah kalau kita rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang yang kita sayangi akan dapat diselamatkan. Sebab fitrah itu tidak. Baik.
orang beriman mengetahui rahsia kejadian alam. Dalam lubuk hati setiap manusia ada suara tersembunyi yang sentiasa berbisik, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu meminta jawaban untuk melenyapkan kegelisahan dan supaya diperoleh ketenangan perasaan. Hati kita ni ada bisikan yang tersembunyi, ada perasaan yang inginkan jawapan. Jawapan itu dia nak supaya dia dapat melenyapkan kegelisahan yang ada. Dia tertanya-tanya persoalan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin alam ini apa? Manusia itu siapa? Dari mana dia bercakap? Siapa yang mencipta keduanya? Siapa yang menciptakan keduanya? Tengok dia kan kemana tujuan keduanya? Bagaimana pula boleh terjadi? Hidup ni apa? Kematian itu apa? Lepas mati itu apa? Keadaan, bagaimana keadaan masyarakat yang sedang menunggu kita susah hidup ini? Macam mana? Adakah lagi satu hidup yang sedang pada hidup sekarang? Ada hubungan kita di dunia ini kekal? Macam-macam soalan-soalan yang bermain di dalam jiwa seseorang. Hanya Allah yang tahu. Kita pun kena tahu sikap-sikap. Dia kena tahu isteri kita. Bagaimana kita mati? Macam mana? Ada tak? Bila sudah berundang dan jadi hancur, makin balik. Ada yang lain perasaan itu, pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita perlu berikan jawapan kepada. Dan jawapan adalah Islam yang utama. Selama dunia berkembang, pertanyaan-pertanyaan di atas tak tidak ada jawapan yang memuaskan. Hanyalah dalam kata-kata yang boleh memuaskan hanya adalah dalam kata. Maka agama satu-satunya yang dapat memberikan jawapan yang memuaskan sesuai dengan fitrah yang murni dan akal yang sehat. Bahkan Al-Quran mengajarkan bahawa agama Islam itu adalah fitrah manusia yang asli, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Ta'atil wajah al-din yang hanifah fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Maka ada kamu yang betul kepada agama fitrah Allah yang dijadikan manusia sesuai dengan agama. Fitrah manusia. Fitrah manusia sesuai dengan agama Allah. Islam ini fitrah sesuai. Sebab Islam adalah hukum sesuai. Bila mana Islam kata kita ni orang perempuan kena kalau orang lelaki, tak orang lelaki, kalau boleh pergi putih rambut tak orang perempuan. Mana seorang suami dia suka tengok, mana seorang isteri yang suka tengok lelaki dia di bedai, di depan dia, di bedai aku lepas tu besar-besar tu bini dah stoknya, nanti bini mana tak dapat masak tak. Tetapi tiba-tiba orang kafir dia kata itu hak dia. Jadi sebenarnya dia menafikan sifat. Padahal sifat dia memang laki dia. Bini dia juga. Kecuali bini cuaca tu dia kata ada apa salah. Ada masalah ya kan. Bila lagi dia ada mengaku dia salah, dia kata maaf okey. Mari menerima maaf. Dia tak apa. Isteri soleh. Tapi mungkin kat perempuan Allah bina Allah duk masuk mungkin kat perempuan awak ini syok orang ada tau mungkin kat perempuan satu lagi orang Melayu tu tak ada sedang mungkin banyak ni sungai tu tak ada sedang mungkin orang Melayu dah ada saya tengok hati tu saya dekat tu boleh nanti tapi saya kata tutup kita tutup orang lain pengen hari tutup tapi tidak tutup ada tutup tapi tak semua kepala ada tak orang Islam itu tak kepala itu tu pada orang lelaki tambahlah kalau perempuan dua benda pada ustaz gitu ini kita kata
Fitrah manusia tak boleh terima. Laki itu fitrah boleh terima. Dan perempuan tak boleh terima. Ini kata, adalah Islam berkasih tak? Adalah Islam bagi kahwin. Fitrah manusia tak nak kahwin. Ustaz atau guru tak? Ustaz atau guru lagi kahwin benar. Bukan kalau ustaz atau guru gaya. Nah, fitrah dia tak macam mana? Fitrah dia tak kahwin lebih. Nampak bagaimana? Semua orang nak berubah. Tapi dah ada hati tapi takut. Buat cara. Semua kita ada. Tapi Islam lagi 1, 2, 3, 4. Ayat ini sudah 4 acara. Fitrah orang ada tahu. Allah bagi mereka 4. Fitrah manusia tidak pada orang bukan. Dia tak cukup. Fitrah dia tak ada terima. Dia tak ada terima. Itu fitrah dia. Mungkin lagi di dalam fitrah wanita itu ada sebab dia murni memang betul, tetapi dia ada juga fitrah yang lebih murni itu sekiranya dia dibilang dengan ilmu. Misalnya kita ni cakap apa cinta manusia apabila dia hati ribu tahun bila sebut cinta sejati adalah antara seorang lelaki dan seorang perempuan, itu dah cinta sejati. Kalau ada dua, itu bukan cinta sejati. Ini dah doktrin macam itu. Maknanya kalau cinta sejati, tak sejati. Oh, sedangkan cinta sejati dalam Islam. Dalam Islam, cinta sejati yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Cinta sejati bukan itu. Cinta sejati itu dia membawa ke syurga. Jadi seorang lelaki boleh mencintai 4 orang perempuan. Itulah cinta sejati. Dengan 4 orang perempuan dia boleh bawa masuk syurga Allah. Tetapi bila ada orang lelaki itu nak kahwin 2, ini syarat. Ini yang didoktrinkan. Bila orang lelaki nak kahwin 2, jangan apa kita buang pula ni. Ini kena buka benda ni. Ini fitrah. Dan fitrah yang sebenarnya, yang perempuan sebenarnya, dia seorang yang pengasih. Seorang perempuan, dia seorang pengasih. Dia seorang yang taat. Dia seorang yang penyayang. Apabila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, yang kadang-kadang anak sampai 4-5 orang anak yatim, sepatutnya itu kita dia akan mengajarkan perasaan saya kesihan. Maka dia berteman itu akan mengajarkan bunyi bermasalah ini fitrah yang ada. Tetapi ditutup dengan doktrin jadinya cinta sejati. Akhirnya bila kita dituduh sikit dan saya kalau ada ingat dulu dia jalan pun tengok. Yang tak tahu tak tengok. Apa tak tengok? Pulang. Tengok. Aku orang tengok kesian. Awalnya tak ada kesian. Yang ada orang kesian tengok. Wah, sebab doktrin tadi. Doktrin tadi. Ayolah tuan-tuan semua. Ayo. Nak pecah ni. Nak pecah karak ni. Saya cuba nak tulis sikit tentang poligami. Saya cuba nak tulis. Sebab dalam Islam dia panggil poligami. Bukan poligami. Poligami ni orang lelaki boleh bernikah ramai, orang perempuan boleh bernikah ramai. Macam di India. Di India ada satu di Banjaran, di Malaya, di mana ada nikah perempuan boleh nikah 2-3 lelaki. Jadi ini apa di sana? Anggap bahawa bila sebut Islam poligami, maknanya Islam menggunakan poligami, maknanya orang perempuan boleh nikah ramai, boleh menghimpun suami. Dalam Islam membenarkan suami sahaja menghimpun isteri untuk kadar 4 orang sahaja. Jadi ini fitrah memang fitrah. Kadang-kadang kita terlupa pada fitrah tersebut. Jadi orang perempuan balik fikir tengoklah, baca balik. Islam agama yang indah, indah. Sebab tu bila kita lihat balik fitrah manusia ni, sebenarnya dalam Islam. Kenapa Islam benarkan kahwin 2, 3, 4? Sebab dia fitrah. Cuma tak nampak
lalu. Semua itu bohong satu. Kalau dia ada, tetapi itu maju sudah tutup dulu telah menunjuk jalan yang baik kepada kita. Bagi semangat pasti sebelum berdebat. Baik, yang kedua, kita berakal manusia mengatakan sesungguhnya manusia itu bukanlah terjadi dengan begitu saja. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak pula mencipta alam sendirinya. Biar tersebut dia terjadi di langit dan di bumi. Ini sesuai dengan firman Allah. Al-Quliku min ghairi syai'in ankumul khaliqun al-qalaqus samawati wal arda la yuqin. Adakah mereka tercipta dengan begitu sahaja? Ataukah mereka yang mencipta diri sendiri? Ataukah mereka yang mencipta langit dan bumi? Tidak, bahkan mereka tidak berpikir. Jadi, fitrah akal manusia dia tahu. Akal manusia dan dia tidak tahu. Tak ada satu pun di dunia ni yang kita cipta seperti ini. Hatta diri kita tak cipta. Yang kita adalah Allah SWT. Kakek ni memang dah kita buat, mungkin orang buat, tetapi main pada mana? Main pada benar boleh kita buat. Jangan penting budak main pada mana? Kapak main dalam pada mana? Semua datang dari Allah. Mesti main pada mana? Pada buat ini, siapa buat ini? Allah. Kita kata kita buat masjid, kita buat rumah, kita pasrah, tetapi sebenarnya itu ambil mana? Pada bukit. Bukit itu satu Allah. Tak ada satu kan dunia ini yang kita buat sudah. Semua sahnya datang dari Allah SWT. Maka sebab itu bila seorang Muslim, dia sepatutnya sedar diri dia ada tanggungjawab besar di hadapan Allah. Kalau dia banyak isteri, dia akan berkata oleh Allah begitu. Tanggungjawab yang besar. Dia belah anak kecil, tanggungjawab yang besar. Dan dia hanya suka untuk berkahwin. Hanya suka untuk kata-kata belah anak kecil. Tapi dia juga ingat bahawa semua apa yang ada di langit dan di bumi ada anak kecil yang dia tak dapat itu juga dicipta oleh Allah SWT. Anak-anak dicipta oleh Allah amanah untuk dia. Isteri-isteri adalah amanah untuk dia. Atas sebab itu, itulah akal manusia. Memang dia kata tak ada benda yang dia boleh buat. Semua dia datang dari Allah SWT. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Tidak ada siapa yang boleh menjadi saja yang dia cipta segala-galanya. Tidak. Satu boleh jadi fitrah. Kecuali ini izin Allah SWT. Fitrah adalah akal manusia katakan. Kalau begitu tentu ada pencipta manusia yang ajaib dan alam besar. Pencipta itu untuk mencipta yang luas dan mencipta yang cukup. Segala-galanya terlaksana dan besar kuasanya. Ini sesuai dengan firman-Nya. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa hu fa anna tushrikun. Kadzalika alladzi kanu bi ayatina Allah yajhadun. Allahu alladzi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa'ahsana suwarakum wa razaqakum min thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin. Itulah Allah Tuhan kami, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan selain daripada orang-orang yang berpaling. Begitulah orang-orang yang biasa menyaksikan keterangan-keterangan Allah. Mereka dapat dipalingkan. Allah yang menjadikan bumi sebagai naga untuk tempat tinggal dan langit sebagai atas. Dan dibentuknya rupa dan dibuatnya rupa yang baik serta diberinya sama rezeki yang baik-baik. Itulah Allah Tuhan kami, Maha Besar Allah, pemimpin semesta alam. Semua kita itu hilangkan. Tadi saya baca tentang sejarah Syiah di Nusantara. Satu kajian dibuat oleh beberapa orang profesor di Universiti Padang itu tentang Islam yang datang di Nusantara. Adakah Islam Sunni atau Islam Syiah yang datang di Nusantara? Ada dilaporkan bahawa Nusantara menerima Islam seawal bahasa zaman Sayyidina Osman bin Affan. Ketika Sayyidina Osman menghantar angkatan dakwah untuk pergi ke China, dia lalu ke Surat Kata. Dia tak boleh dengar Indonesia datang.
Tidak kita pasti tahu. Apabila mereka lalu ke dalam laut, maka mereka telah bertemu dengan Pulau Sumatera. Dia tak bertemu dengan Malaysia. Dia tak bertemu dengan Semenanjung, dia tak bertemu Pulau Ikan, dia bertemu dengan Pulau Sumatera. Lalu mereka pun mendarat di Pulau Sumatera dan telah mengislamkan orang-orang di Sumatera. Dan itulah yang dikatakan bahawa Islam paling awal berlaku di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, di bahagian barat Sumatera Barat. Setelah Muslim-Muslim cuma kita bayangkan bagaimana kita fikir macam mana tanpa macam mereka pada hari mereka belajar pakai apa? Ada kompas. Macam mana mereka tahu? Mereka dapat kalau Sumatera itu kata dengan izin Allah, dengan kuasa Allah menjadikan air untuk berjalan bergerak. Kita fikir baca, kita fikir tengok Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mencipta. Tak boleh kata dengan kita tengok balik bulan yang kita Allah. Sebab itulah saya katakan pasti semua sambutan awal tahun baru 2013 bulan atau Malaysia. Pasti pun sambutan 2013 tak buat spesifik. Pasti pun tak buat dengan doa awal tahun dengan doa Afrika. Bila makan itulah mereka pasti pun. Oh itu tahun kafir, tahun masih itu tahun kafir. Pasti pun kita betul. Saya tak tahu bahasa Jawa tak boleh itu. Tapi inilah amalan di Malaysia. Dan inilah amalan yang kita kata bahawa tahun hijrah itu tahun Islam. Itulah bukan pada kita. Jadi saya tidak setuju kalau kata itu sudah tahun Islam. Masih pun kalau Islam kita nak kata tahun Islam, kenapa kita katakan ini tahun Islam? Tahun Masih, tahun kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa, Nabi itu siapa? Nabi Allah, Rasul Allah, Nabi Islam. Nabi Islam, maksud Rasul. Yang kedua, tahu ni jelas kita apa? Kira bulan. Kalau kita orang bulan, kita kira yang kita besar pada bulan. Bulan siapa cipta? Allah. Matahari siapa cipta? Allah. Tahu Nabi kira pembahasan matahari. Matahari siapa cipta? Allah. Nah, apa bezanya? Cuma hukum hakam dalam Islam mengira bulan-bulan mengikut bulan. Salah satu hukum kaedah orang yang kalau bercerai 3 kali suci dia kira bulan. Dari mana dia kira? Kalau kita puasa tu kita tengok anak bulan. Bila kita nama haji dikira haji Zulhijjah atau Syawal atau Qaedah Zulhijjah. Ya, betul. Itu adalah hukum hakam kita. Tetapi kita tak boleh katakan bahawa hak taubat ini kita bukan ada hubungan dengan Allah. Ya, tak ada hubungan dengan Allah SWT. Apabila sekular datang, itulah dia. Sekular yang kata pahaman sekular datang, dia telah letak bahawa ini bukan Islam. Inilah pahaman yang bertakwa sedikit kita bersyiah ini. Apabila perbahasan tentang Islam yang dibawa, kemudian dibahas banyak media, ada pendapat mengatakan bahawa Nusantara ini kedatangan Islam Syiah. Pada-pada sebab itulah banyak diagung-agung kaitan baik dan sebagainya. Allah Alam. Cuma yang saya nak sebutkan adalah apabila kita katakan tadi apabila kita pisahkan sekular Syiah, dia telah membawa pandangan akidah, dan orang yang mula Syiah adalah Yahudi, dan orang yang mula mengaplikasikan sekular, iaitu kalau Atatürk juga ada sepenuhnya Yahudi. Jadi sekular yang dimasukkan ke dalam negara Islam yang bermula dari Turki sampai ke negara kita adalah daripada golongan Yahudi juga. Syiah juga datang ke golongan Yahudi. Jadi ada anak hidup mereka untuk merosakkan akidah kita. Maka
kita itu orang Melayu yang telah pun banyak dah termakan betul-betul yang asal-asal wujud, asal dan sebagainya yang dibawa oleh ulama-ulama Syiah di Nusantara. Akhirnya datang Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini memurnikan balik pahlawan Syiah, dan saksi-saksi ada lagi saksi-saksi pahlawan tersebut di dalam kelompok masyarakat. Maka sebab itulah tidak pelik apabila banyak di kalangan penemu ataupun ulama-ulama pendahulu yang tersilap dalam memahami konsep akidah, konsep tasawuf sebagai ilmu Islam, maka mereka telah mengatakan bahawa ini Islam, fiqh, tauhid, sebagainya, ini ilmu agama, inilah Islam. Maka datanglah pahaman tak payah pergi ilmu akademik itu, ilmu matematik itu, ilmu teknik, ngaji bahasa Inggeris itu, ngaji kafiat, ahli fikir. Dia kata aku sudah macam itu. Kalau kerana pengalaman sejarah latar-latar kehidupan masyarakat. Tapi hari ini, alhamdulillah, selepas laku gerakan Islam di seluruh dunia bermula dengan kebangkitan Ikhwanul Muslimin, maka maksud ilmu itu diperluaskan. Matematika, sains, dulu dalam menjadi sains kufur, jangan menjadi sains, bahaya, rosak akidah. Jadi budak-budak kami sedang dapat dimurnikan apabila kita faham ilmu Islam adalah ilmu yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri. Mula-mula orang buat sains dalam Al-Quran, sains dalam hadis, murnikan dari pahaman-pahaman itu. Inilah tujuan Rasulullah SAW. Sebab itu hari ini apabila pemimpin yang sama-sama al-hijrah kepada PSC, pemimpin yang sama juga buat konsert. Lakukan main al-hijrah pakai baju-baju Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini sama. Al-Qur'anil Hakim innaka latamur lepas tu ma'al itu ma'al juga yang ini ma'al masjid juga. Ya musuh tengok anggota belum ucap lepas tu pagi juga dia kata bukan mungkin mencabut sebab pahaman tadi, pahaman bahawa yang ini Islam, yang ini ini benar bahaya. Sebab itulah kita kena ingat semua benda-benda ini adalah menghubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila katakan kalau pelaku masyarakat tetap kita ingat Allah Taala. Kita kena kira umur kita dua tu. Kalau nanti kita hijrah. Kalau terhijrah kita lebih dah. Berarti kita 50 lebih lah. 50 lah. Kalau kat sini mungkin mudah lah. Tapi kalau hijrah akan keluar. Sebab hijrah kita lipat. Cuba kita kira hijrah. Ni dia agak saya mesti hasilnya. Because I now is a fucking life. Everything being fucking out. Boti, kira-kira bisa 45. Kira-kira bisa 45. Kira-kira bisa 45. Ini salah. Ya, kita kena kira atau juga kita kira dia supaya ini sambut masjid kira masjid. Tahu kita tak apa? Tahu kita apa? Kita tahu satu. Ini salah. Di akhir sekali yang kedua, Islam dan akal manusia mengatakan sesungguhnya pencipta yang bijaksana itu dengan memperhatikan alam yang sesungguhnya terbuat oleh kita tengok alam kita kata Allah Maha bijaksana Allah. Ya Allah, kita nampak
Ini biasa. Dia kira ayam luar biasa. Ayam biasa dia tengok tak ada biasa. Tak boleh kita faham betapa luar biasanya susunan kita ada Allah Ta'ala. Ini lubang hidup itu. Cukup hebat Allah nak semua lubang hidup itu ke bawah. Tak rasa hebat kalau lubang hidup itu ke bawah. Kalau lubang hidup itu ke bawah, itu belakang. Tiap-tiap hati lubang semua terpiah masuk. Kena buat orang ini. Ya Allah, lubang hidup itu ke bawah. Telinga semua cantik. Tengok Allah. Tengok pokok-pokok yang mana. Yang Allah tumbuh pagi, hijau, cantik. Bila dia tua, dia kuning. Maksudnya Allah tukar sistem daripada hijau ke kuning. Bila dia tua, dia menjadi kuning. Macam tengok orang masa tua, dia kuning. Rambut lambu, ingat, kuning. Dia putih. Maksudnya bertukar. Semakin tua, bertukar warna. Pokok macam tu semakin tua, bertukar warna. Dia bertukar warna. Ini Allah. Subhanallah. Masya Allah. Hebat. Bubur pada ulia dekat pokok padi. Bubur pada ulia dekat pokok belah. Bubur dekat pada pun sama saja, tetapi buahnya berbeza. Ayam pula makan jatuh, ayam minggu makan jatuh, tapi dia tak jadi ayam. Ayam kampung makan jatuh, jadi ayam kampung. Ayam minggu makan jatuh, jadi ayam minggu. Tak jadi ayam kampung. Telur ayam daging, kalau tuan-tuan besar dapat ayam besar benar, masih tak sampai. Telur ayam kita beri bukan telur kewan. Dulu isu telur kewan. Telur maksudnya itu bila kita beri, kita tahu ya, ataupun telur ayam daging kita betul-betul sampai telur. Ambil telur tu faham dia, menetah nampak betul tak ada yang lain. Macam mana boleh begitu? Pokok-pokok ayam daging itu dia ada papa dengan mama ayam. Papa ayam, mama ayam. Genetik dimasukkan dalam DNA dicampur. Siapa tidak ini? Papa mama ayam itu dia menggunakan telur untuk mendapatkan ayam daging yang digunakan. Ayam daging yang kita benar hanya boleh jadi ayam daging. Dia bertelur, telur dia akan sama dengan papa mama ayam. Siapa bisa tengok papa mama ayam? Saya tak boleh bisa tengok. Tapi kawan saya nak bidang cerita ayam lah. Kawan saya yang bahagia ayam, dia duduk ayam sampai di Korea, sampai pergi Australia, orang baru, orang bersih. Tapi dia sampai dia cerita, Ustaz, kalau tengok Ustaz, begitu ayam tu besar, kalau Allah tahu nak petak kata ayam. Papa, mama ayam, ayam tu tak percaya. Kita rasa tak isi Allah, tak percaya, tak percaya. Papa, mama ayam. Jadi dia buat tu, kita di masuk, tapi yang menunggu macam Allah. Kita tu akhirnya Allah tak ada selamatkan. Ayam lagi Pak Muhammadi. Satu lagi, ada benda-benda yang manusia kadang-kadang dia abuse, dia telah pun rosakkan sistem yang Allah. Allah buat sistem yang dia rosakkan sistem itu. Pun juga dengan sebab itu Allah pasal diberi letak di masa sebab ini. Kadang-kadang manusia rosak, dia kuat. Fitrah yang ini kemudian dia rosakkan fitrah itu, dia rosakkan sistem. Dia rosakkan sistem. Contohnya Florida, yang konkret ada Florida. Dia asalnya ialah bahasa Inggris. Bahan di dalam bahasa Inggris yang mematikan bakteria.
Bahkan digunakan untuk batin fikir dan juga batin suara. Di manusia ada satu bahan yang dimasukkan. Di manusia dia osakkan jari yang tu dia nak bagi ini. Kita pun guna tanpa lepas. Disahkan tak orang, tapi dia akan dalam itu. Islam ajak guna kayu sugi. Islam ajak guna kayu sugi, guna batu. Ni apa yang Islam ajak? Secara mudah yang digunakan alam semula jadi alam yang lain yang tidak menggunakan apa-apa bahannya. Tapi manusia lebih suka organ. Tapi kalau kemarin dia kosong, akhirnya tiba-tiba jadi kanser yang tidak tak tahu akhirnya Allah kanser banyak sangat. Ya, sebab manusia itu ada pada hidup 3 bulan, 4 bulan baru boleh makan. Dah 40 hari, 30 hari dah boleh makan. Manusia dia tak mau ikut fitrah, akhirnya dia buat sistem-sistem dia sendiri, dia mosnahkan sistem Allah. Akhirnya kosong. Itulah apa pun kita tahu yang mencipta alam ini adalah Allah yang Maha Bijaksana. Wa ma khalaqna as-samawati wa ma bainahuma la'ibin. Wa khalaqna al-ardha bil haqqi wa la ya'lamun. Dan kami ciptakan ini betul. Dan apa yang ada di antara kedua itu bukanlah untuk berbaik-baik semata-mata. Kedua yang kami cipta adalah yang juga benar. Tetapi kebebasan kita dia betul-betul seringkali membawa anak-anak keluarga kita bukan takut tentang ciptaan Allah Taala. Bawa anak okeylah, bawa anak rela, bawa anak lihat alam. Tetapi kita kena kita sebagai untuk cerita tentang alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa anak dia di sekolah hot spring. Ayam panas, ayam sejuk. Ambil telur, masak. Tanya anak umur 7 tahun anak umur 8 tahun, umur 9 tahun, 12 tahun. Ayam panas ni main pun. Allah dia masuk rumah hutan yang memang ayam panas itu yang keluar ke bawah dari air yang dalam kolam-kolam. Macam mana panas? Dalam Al-Quran kata kami jadikan pokok bumi itu ibarat kapok. Surah Hud cerita bagaimana sebelumnya panas ketika banjir berlaku. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam dikebitkan kepanasan dari perut bumi. Pasal itu cerita berkat kita itu adalah cerita Allah. Cerita pasal ni Allah tak punya kita. Pasal dia tengok Allah Maha Kuasa dan bumi di seluruh alam kepada tanpa tahu ada sejuk. Macam mana orang yang pada dan yang sejuk? Siapa yang buat? Allah. Cukup. Jadi dulu. Jadi dah. Jadi itu yang kita kena cerita pada anak-anak kita tentang bersyarat Allah SWT. Saya itu sahaja insyaAllah kita akan sambung perkara 21 tentang sifat manusia. Kita sudah berusaha membawa sampai sebenarnya untuk maklumkan 27 bulan 12 ni 27 bulan 1 ni akan diadakan kuliah oleh Baru Syekhuddin Al-Bajali di lokal sekolah menengah Islam Surau Tahu ini. Jadi kita final semua kuliah asal dari jam 4 kan. Jadi final peraturan yang lain. InsyaAllah ini kalau kuliah pertama kali kita buat surau tersebut hasil subhanallah wa'ala perempuan dan budak kita tak bertemu dari surau itu. Jadi kita bagi pukul dulu bagi kuliah itu. Jadi insyaAllah itu siapa yang berhajat untuk mendapatkan ilmu tentang nama-nama insyaAllah 27 bulan 1 hari Ahad jam 4
Syekh Al-Husain Al-Ghazali yang merupakan guru saya ketika kecil Al-Azhar. Beliau besarkan di Mekah lebih ketika usia berjatuh 10 tahun sudah ada di Mekah, dan lama di Mekah. Kemudian beliau juga belajar di Al-Azhar, kemudian beliau menjadi pengajar di Qahirah di Al-Azhar. Jadi sekarang beliau sudah pulang, dia asalnya dari Kelantan, kemudian buka pondok di Bogor, jadi alhamdulillah beliau telah banyak datang ke Malaysia di banyak tempat, di Masjid Batu Bertengah, di sekitar di dari Bertengah. Oleh itu saya rasa terpaksa untuk beliau untuk pendidikan kuliah pada 27 bulan. Jadi itu semua ada sedia makan, insyaAllah sedia makan. Jadi tak orang saja lah. Dan insyaAllah saya akan mulakan kuliah mingguan saya di surau tersebut mulai hari Sabtu ini, dari jam 8 pagi kuliah nanti. Jadi insyaAllah saya cubalah sepanjang nak wakafkan diri saya untuk sepanjang hidup saya nak habiskan 37 Al-Quran dengan tafsiran. Jadi insyaAllah saya akan mulakan surat Al-Fatihah pada hari Sabtu ini. Jadi setiap kuliah permulaan dalam jam 5 pagi di surau sekolah insyaAllah. Itu saja. Allah Ta'ala semoga ini kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.